Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala selamat kita jumpa pada petang ini tuan-tuan sekalian dalam majlis baca kitab kita, kitab An-Nasaih Diniyah wa Wasaya Limaniyah yang disusun oleh Imam Habib Hamzah Al-Haddad sebagai ringkasan bagi kitab Ihya Ulumuddin dan sebagai kesinambungan daripada kitab-kitab sebelumnya yang ditulis oleh ulama-ulama salaf mereka, dan kitab inilah menjadi bacaan tatapan alim-alim ulama selepas Imam Haddad turun temurun. Syukur kita sampai pada kita. Selalu apa kita katakannya, kita ada dua untayan, sanad dan nasab. Kalau daripada nasab kita mewarisi nama, bin fulan. Kalau orang Arab ya Al-Haddad sampai atas, Al-Idrus sampai atas. Apa pusaka harta pun hanya anak-anak nasab saja terima. Tetapi ada satu untayan lagi, untayan sanad. Ada bapa sanad, ada anak sanad. Itu boleh mewarisi macam-macam lebih lagi. Ilmu boleh mewarisi, kitab boleh mewarisi, sir pun setengah-setengahnya boleh mewarisi. Sir-sirnya pun setengah-setengah mewarisi. Itu yang apa dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seluas-luasnya sampai sekarang moyang kita pun kita tak tahu siapa namanya. Fulan bin fulan dari Jawa pun kita cakap tak tahu sampai atasnya. Apa kerjanya, pusakanya pun tak ada kita tinggal. Satu lay cincin, satu lay sapu tangan pun sebentuk cincin pun tak ada pada kita lagi. Ini pusaka moyang aku. Kalau ada kan orang simpan, ini anak punya moyang tau. Apa dah 200 tahun. Wah boy, bukan main. Tetapi pusaka untuk sanad kita sampai hari ini dibawa. Pusaka moyang sanad kita disampaikan oleh pusaka bapa sanad kita, guru-guru kita. Akhlak mereka tu pusaka juga. Akhlak Imam Haddad, akhlak Syekh Bakar bin Salim ditunjukkan oleh apa atuk sanad kita Habib Ali bin Jaafar. Tu kita makan atuk sanad kita, dan kita apa dapat tengok, dapat terima pusaka sama dia beri sama kita nak ambil tak nak ambil saja. Yang ada dapat, yang ada tak dapat. Dia begitu. Hari ini sebelum kita baca kitab, saya nak bacakan sedikit daripada yang Ustaz Amli dah terjemahkan kalam Habib Abdul Qadir bin Hamad Sagaf tentang di antara adab-adab belajar, adab-adab hadir majlis-majlis ilmu dan hadir majlis-majlis seperti hall, seperti majlis kuliah. Saya tengok tadi ada orang hantar, kawan hantar, jadi saya tengok bagus. Saya apa kalau kita baca sendiri kita sikit-sikit lebih kurang faham, tapi kita nak apa betul-betul kita tak faham. Jadi kita minta Ustaz Amli apa terjemahkan. Cuba bacakan Arabnya Ustaz Amli. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai ini. Soal dia boleh mendengar. Min adabi talibil ilmi inda dukhuli. Min adabi talibi ilmi. Min adabi talibi ilmi inda dukhuli li majalisil ilmi. Lil Habibi Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf radhiyallahu anhu. Idza ji'tum ilal majalisi wa ilal majami'i la tadkhulu bi zawatikum ankara zatak ash'ara nafsaka annaka la tusawi syai' wa khudh bi hadhihi al-ibarah bi anna al-majalisa wal majami'a fiha min ahli sir wa min ahli an-nazar wa min ahli al-wilayah fa hadha min ma'ani hayatir rijali وسلوك الرجال لا تعتقدوا أن نوعية العلم هي الشرف وإنما سر العلم هو الشرف فالعلم تجده حتى مع الأبالسة والمنحرفين ومع الذين يريدون العلم لأجل إفساد الأمة فالعلم من غير سر لا يساوي شيء السر هنا يقصد به كل علم يؤخذ بالتلقي
bisanadi wal ittisali an tariqi sadri li sadri la ghaira dhalik. Qala ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm lidzalik lan yasila sirra illa bil irtibati bi ahli sir. Allah ya. Temanya saya baca tak boleh. Temanya spellingnya tak bersalah. Baik. Di antara adab penuntut ilmu ketika masuk ke dalam majlis ilmu. Penuntut ilmu masuk dalam majlis ilmu. Maka di sini penuntut ilmu jangan kau masuk dalam majlis yang bukan majlis ilmu. Dan penuntut ilmu nak kekal dengan penuntut ilmu kena selalu majlis duduk dalam majlis ilmu, ya. Oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf radhiyallahu an, Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf lahir Seun, kemudian dia dihantar ke Jeddah, dakwah di Jeddah, dan beliau kutub zamannya pada zaman kita, ya. Meninggal beliau 40 hari cukup sebelum Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus. Dan beliau orang Hadramaut, duduk Jeddah, pakai visa, pakai pasport. Kalau visanya habis, maka kena renew, kena keluar daripada Saudi. Kemana dia? Kebiasaannya akan ke Batu Fahad. Batu Fahad stationnya. Duduk di rumah apa? Siapa? Habib Ali Al-Haddad. Di rumah Habib Ali Al-Haddad, nanti Habib Ali kita datang bertamu, datang Singapura, datang mana semua. Habib Qadir bin Ahmad Saggaf, ya. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Saggaf dengan karamahnya, Masya Allah, bermacam-macam lah diceritakan orang. Apabila kamu mendatangi majlis ilmu dan perkumpulan-perkumpulan, subhanallah, majlis ilmu dan perkumpulan seperti apa? Majlis duduk baca hadrah, majlis duduk baca maulid, seperti majlis kematian, seperti majlis pengantin, semuanya tu, ya. Majlis-majlis perkumpulan, jangan kamu memasukinya dengan zat dirimu. Jangan rasa akulah, aku ni fulan, aku ni pangkat sekian, aku ni kedudukan sekian, aku ni officer sekian. Jangan masuk dengan zat dirimu. Apa lagi? Aku ketua sekian, aku orang kaya sekian, jauh sekali. Aku ketua gabilah sekian, aku anak cucu sekian. Jangan, ya, jangan masuk dengan zat dirimu. Taruh tepi, ingkari zat dirimu. Aku kan pemimpin ketua kampung sini. Aku budak kecil nak minta manfaat di sini. Aku kan baru dapat naik pangkat, orang sekarang gelarkan aku. Aku jadi na'udzubillah tak diberi pangkat sebagai ahli neraka dah cukup bagus. Ingkari. Aku kan murid banyak. Aku ni sendiri masih murid. Habis orang belajar dengan aku semua tu. Kalau aku khianat, bahkan semua tu mereka akan tuntut aku nanti. Ingkar. Apa boleh ingkar? Ingkar. Syaitan nakkan kita masukkan, kadang kita masuk dalam majlis dan kita ada kan. Sesuai macam kita, serbannya kayak gini. Sesuai macam kita, jubahnya kayak gini. Sesuai macam kita, didudukkan di sini. Sesuai dalam kita, cara senyumnya gini, macam Haji Satar. Begitu, ya. Umpamanya, semua ingkari. You are nothing. You are nothing at all. Cakap sama diri kita tidak ada apa-apa langsung. Ya, kita are nothing. Rasakan dirimu bahawa sungguhnya dirimu tiada menyamai, mencapai kedudukan satu apapun. We are nothing. Empty. Datang dengan kekosongan, datang dengan mengharapkan, dengan ketandusan, dengan kekeringan, dengan kegersangan, dengan kejahatan. Kalau setakat kering-kering saja tak apa. Kosong-kosong tak ada. Kosong ilmu, kosong kedudukan, tetapi penuh keaiban. Dan kamu datang ini untuk di X-ray, untuk ditengok, untuk dibersihkan. Ya. Baik. Ambillah, peganglah ibarat ini. Cakaplah cakapan ini, iaitu ibarat ini, ungkapan ini. Peganglah ungkapan ini, ya. Kerana sungguhnya sekalian majlis dan perkumpulan itu, tengok, ya, ini yang dikatakan ulama-ulama, kita kalau hadir majlis kena husnuzan terhadap pemimpin majlis itu, hadirin majlis itu, dan bentuk majlis itu sendiri. Setakat majlis baca bab rukun sembahyang aja, kan majlis buka kitab besar apa sangatlah. Kitabnya sekat kitab kecil aja, belajar pun bab ayat sembahyang. Dalam mukaddam pun aku boleh dapat. Yang ajar siapa? Pak Imam je. Sebab itu orang siapa? Ustaz kampung. Yang datang ni orang kampung. Tak apalah, kita pergi majlis lain lah. Nanti kita pergi makan dulu, nanti Allah kan ada orang suka gitu kan. Jangan ya. Kena tinggikan pemimpinnya. Kena tinggikan. Sebab itu kita tengok, ya. Saya dulu masa di Singapura, saya tengok ulama-ulama India ni, dia kalau datang, dia tak faham bahasa Melayu. Tapi kalau ada maulid ada apa, dia tak duduk dari awal sampai akhir. Ceramah kita datang, ulama cakap, kata Rasulullah dia, sallallahu alaihi wasallam.
Tapi yang lain dia tak faham. Itu bukan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Abu Sa'id Bakar radhiyallahu an. Dia tak tinggal dia punya sambut. Itu dia fahamlah. Itu dia faham, subhanallah. Berkat dalam majlisnya itu ya. Dia datang sekali ya. Kerana dalam majlis itu terdapat apa? Jaga ya. Dalam majlis terdapat ahli sir. Yang datang ni adalah orang yang ada mewarisi sesuatu. Yang datang ni dia ada equipment. Atang ni ada alat. Kalau kau tengok kat tepi pantai kau jangan main-main. Ini orang ahli pancing. Pasti ada alat pancing. Kalau dia duduk kosong-kosong saja, dia ada ahli pancing. Kau tengok apa yang dia dapat nanti. Ibarat ahli sir. Dia ada ahli pancing dan ada taktik pancing. Kau jangan sembarang. Dia ahli sir. Ada ahli sir. Kenapa dia ahli sir? Sebab itu dia datangkan untuk timba sir. Untuk timba sir. Dia ahli sir. Dia dah dapat sir dan dia datang untuk menggapai lebih sir dalam majlis-majlis itu. Dan tak kalau dia datang satu lubuk kecuali sana banyak ikan. Dan tidak datang kecuali lubuk kecuali pancing dia dah cukup, umpan dia cukup, peralatan dia sudah cukup. Resepi dia pun cukup untuk boleh masak ikan itu sekali. Bukan setakat tangkap ikan saja. Dan tidak dia datang ke satu lubuk kecuali banyak ikan. Tidak dia datang ke tempat itu kecuali banyak sir. Kerana mereka ni orang ahli sir. Ahli sir ya. Ahli nazrah. Dia punya pandangan kita bilang sududuk sama wali-wali, dinazrah oleh wali-wali, dinazrah oleh wali-wali ya. Mereka ahli nazrah, dia tengok kita, kaifalukum khair, baik, dia tengok kita senyum angguk saja, berapa banyak dosa kita boleh gugur. Diampun oleh Ta'ala. Berapa banyak jelek kita boleh jatuh. Ahli nazrah, ahli yang mandang, bukan mandang setakat dengan pandang mata kasar, pandang dengan pandangan batin, pandangan rohani. Pandangan batin, pandangan rohani. Pandangan yang memanjatkan doa mengenai kita kepada Allah Ta'ala. Pandangan yang dengannya itu, Masya Allah, dia capture itu pandangan sampai yaumil qiyamah. Ia tak dia pernah duduk dengan aku, nanti ya Allah, aku boleh beri syafaat kepada dia. Ahli nazrah, itu pandangan mereka. Kita kalau pandang orang saja pun paling-paling banyak mendelik saja. Mereka punya pandang tu dia ingat sampai yaumil akhir. Tok Syekh, aku minta syafaatmu. Ya, aku pernah duduk dalam majlis kau, aku pernah tatap wajah kau. Pandangan ahli nazrah. Pandangan ahli nazrah, semoga Allah ampun dosa kita. Lihat dengan kejenahan jiwa dan sumpahnya. Dan dalam itu terdapat ahli wilayah. Terdapat wali. Ahli wilayah ni orang yang ada ranking di sisi Allah Ta'ala. Wali-wali, ahli wilayah. Ahli wilayah could be anybody. Ahli wilayah, not just anybody. May look just like anybody, but actually they are not just somebody. They are not just anybody. Kau tengok kadang-kadang dengan bajunya biasa, dengan songkoknya biasa. Tetapi di ahli wilayah. Could be orang wali-wali mastur yang semastur-masturnya, yang orang tak tahu dia wali dan dia pun tak tahu dia wali, dia hanya tukang angkat kopi saja. Dia hanya tukang angkat kopi saja, dia hanya tukang duduk saja, tok syekh tinggal bayar, petikkan lampu, petikkan apa. Tetapi di ahli wilayah, di ahli wilayah, dia gitu. Ahli wali-wali. Mungkin saja wali kecil, mungkin saja wali kutub. Mungkin saja wali ghaus, mungkin saja dia baru balik daripada England tadi. Kita duduk sebelah kita, kita ingat siapa? Kali bual-bual, saya baru balik dari England. Macam mana England? Saya pula ni ke Mesir, saya pulang balik saja. Apa macam perasaan kita kan? Semacam. Dia baru balik dengan bicara dengan Rasulullah. Dia baru balik, baru nampak dapat mesej. Masya Allah, wali-wali ni macam-macam cerita lah ya. Macam-macam cerita. Dia baru balik, kalau kita duduk sebelah siapa? Duduk sebelah surgeon. Anak baru lepas operation tadi, jantung, major operation saya buat. Ya. Dia baru lepas operate hati orang. Dia baru lepas scan hati orang dan laser hati orang. Masya Allah. Ini semua pakar-pakar. Ahli-ahli pilihan. Orang-orang top, orang-orang ranking. Ahli wilayah. Abdul Qadir bin Ahmad Sanggaf duduk dengan selalu ni perkataan yang keluar. Ahli wilayah, min ahli wilayah, min ahli wilayah. Habib Ali bin Jaafar pun kadang-kadang kala sebut perkara itu terkeluar daripada mulut dia. Baiklah, kita ni semua daripada macam mana kita pun Allah jadikan kita daripada ahli wilayah ya. Kita diam. Sebut Abdul Qadir bin Ahmad Habib Ali bin Jaafar. Terkeluar begitu. Kadang-kadang terkeluar. Kadang-kadang dia sengaja keluarkan. Tengok kita macam tak faham, dia keluarkan, diulangkan berkali-kali dia ulangkan. Dia nakkan kita pastikan kita dengar perkataan dia itu. Itu dia sengaja membukakan sedikit perkara. Habib Ali bin Jaafar ya. Ada ahli wilayah ya. Maka inilah di antara makna-makna kehidupan seorang rijal. Rijal bukan hanya wang lanang. Rijal itu bermakna kesatria, wira, kesatria. Hatta Rabi'atul Adawiyah tu minar rijal. Daripada laki-laki tetapi tak ibadat, tak begitu. Itu yang Imam Ghazali bilang. Kau belajar daripada karakter orang-orang salihat, pada waliat, pada itu daripada wanita. Biar kau malu.
Itu perempuan kok boleh begini, kita laki-laki kok tak begini. Begitu. Kerana mereka adalah rijal. Mereka adalah rijal. Mereka adalah rijal. Sebutkan itu semua tu. Ahli rijal. Kalau perempuannya begitu, apatah lagi laki-lakinya. Mereka telah rijal. Pahlawan-pahlawan dalam umat. Pahlawan kerohanian, pahlawan keagamaan, pahlawan-pahlawan untuk umat. Ya. Jangan kamu berpegang bahawa bahagian iaitu mendapat ilmu itu kemuliaan. Jangan dapat ilmu itu satu kemuliaan. Ana dapat ilmu. Ana tahu. Nanti tanya apa ini? Ana lah yang tanya. Hadis ini ana boleh tahu mustalahnya. Hadis ini ana boleh tahu matanya. Ayat ini beginilah tafsirnya. Ini begini. No. Bukan dapat ilmu satu kemuliaan. Dapat sirnya ilmu baru kemuliaan. Bukan hanya dapat ilmu satu kemuliaan ya. Apatah lagi sedikit ilmu. Wallah alam kita tak tahu ya. Tetapi dapat ilmunya itu pun belum kemuliaan. Ini cakap orang ahli sir. Ini cakap orang ahli sir. Bukan dapat ilmunya satu kemuliaan. Dapat sir daripada ilmunya itu. Allah nak masukkan ilmu ni dalam hati engkau. Mengubah engkau. Sehingga engkau faham. Sehingga kau insaf. Sehingga kau mengagungkan Allah. Sehingga kau boleh tolak maksiat. Sehingga kau boleh siap jalan untuk nak menuju Allah Ta'ala. Sehingga kau boleh jalan ajak orang bersama-sama. Itu yang sirnya. Bukan hanya tangkap ikan saja yang sirnya. Mengetahui di mana ada loboknya. Tak sampai tangkap ikan yang beracun. Tahu masak ikan macam mana. Tahu lepas makan ikan tu zatnya macam mana. Tahu menggemarkan orang pada ikan tu macam mana. Menggemarkan orang ikan pada ikan tu macam mana. Tahu nak siang ikan. Tahu nak preserve ikan sampai bertahun-tahun tak busuk macam mana. Dia bikin gereh ke, dia bikin apa ke, begitunya semua. Itu contoh lah. Tak faham ilmu bukan macam ikan. Ya. Itu contoh. Kau bukan setakat dapat ikan. Dapat ikan masak asam pedas, habis. Dapat ikan kasih kucing makan, sudah habis. Macam mana nak preserve ikan, macam mana nak jadi pakar ikan, jadi juru nasihat ikan. Orang kena, bukan sekilat ikan air saya kenal jantan betinanya. Ikan tengok dia, ikan kenal dia. Bukan hanya dia kenal ikan. Sekilas ikan di air saya kenal jantan betinanya. Ini ikan di air tengok dia kenal. Tuan, ikan datang hadap dia. Begitu ya. Begitu itu ahli sir, bukan hanya ahli ilmu. Jangan kau sangka dapat ilmu tu satu kemuliaan. Dapat sirnya ilmu tu, di situ ada sebaliknya. Di situ ada sebaliknya. Bukan hanya intipatinya ya. Bukan intipatinya. Ibarat bukan hanya durian saja yang istimewa. Dapat makan durian pun bukan istimewa. Dapat merasa durian enak itu istimewa. Dan dapat zat daripada durian itu istimewa. Dapat menjaga durian dengan sebaiknya itu lagi istimewa. Ya? Tak semua orang dapatkan. Yang orang dapat tengok saja, tak doyan. Yang orang tak nak jamah pun. Yang orang jamah sekat, enak. Dia tak tahu, ini di 24 rasanya lain. Ini kelatnya rasa sikit. Ini pahitnya rasa macam lain sikit. Ini kalau dibuat kolak enak. Ini kalau dibuat lempuk enak. Ini kalau dibuat apa, umpamanya lah. Tak maaf, ilmu tak macam durian. Ilmu tak macam kolak. Ilmu tak macam ikan. Kami setakat, kalau orang label kita, percontohannya, itu sajalah setakat durian dan ikan lah label kita punya percontohan. Ilmu jauh lebih tinggi daripada itu ya. Jangan kamu berpegang bahawa mendapat ilmu itu kemuliaan. Hanya senya ia adalah sir rahsia ilmu itu yang kemuliaan. Sir ilmu itulah yang kemuliaan. Sir ilmu yang kemuliaan. Bukan hanya dapat duduk dalam majlis orang besar itu kemuliaan. Jadi dapat rapat dengan orang besar itu kemuliaan. Walaupun kau jauh. Kau tak pernah duduk dalam majlis dia. Tapi dia, apa-apa dia call kau call dia. Itu lagi kemuliaan. Barang dia kirim pada kau, barang kau kirim pada dia. Kerja kau dia buat, kerja dia kau buat. Itu kemuliaan. Kau tak pakai baju macam dia pun. Kau tak duduk dalam majlis dia pun. Dalam majlis kau jauh. Dia signal kau tahu. Kau signal dia tahu. Itu lagi kemuliaan. Yang ada orang depan-depan duduk bincang. Bagaimana tuan? Bagaimana? Tapi macam-macam rahsia aku tak bilang kau. Macam-macam rahsia engkau aku tahu dan aku tak bilang kau pun. Faham ya? Faham begitu ya? Sir ya. Dan itulah kemuliaan sebenarnya. Sir ilmu ya. Ilmu itu sebenarnya boleh didapati bersama-sama para iblis dan mereka-mereka yang terpesong. Dan ia juga boleh didapati bersama mereka yang kendaki ilmu untuk merosakkan umat. Allah. Itu boleh dapat. Ikan kau boleh dapat dengan penangkap tikus pun kau boleh tangkap ikan. Dia pun pandai tangkap ikan juga. Ikan kau boleh dapat dengan tukang kayu pun dia boleh tangkap ikan juga. Tetapi kalau dengan tukang ikan, lain cerita. Mahir ikan. Hanya jauh hari mengenal manikam. Daripada jauh hari hanya manikam saja. Kau nak manikam yang sebenar, hanya jauh hari saja kau kena duduk bersama dengan dia. Ya. Kalau setakat ilmu sajalah, ilmu saja kau boleh dapati dengan iblis. Iblis alim tak? Iblis alim, dia tahu semua Taurat, Zabur, Injil, Quran pun dia boleh tafsir, dia boleh kupas. Orang alim pun dia boleh baca, dia boleh trikkannya. Iblis Siapa lagi dia bilang duduk dengan abalisah, itu iblis-iblisan. Na'udzubillah ya. Iblis pun ada iblis-iblisan ya.
bersama dengan apa sebenarnya mereka apa hanya, dan itu adalah sebenar. Ilmu itu sebenarnya boleh dapati bersama dengan para iblis, dan mereka yang terpesong, na'udzubillah. Qul hal nabiyukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum sunna sun'a. Orang itu pun kau boleh dapat ilmu. Alladzina dhalla qul hal nabiyukum bil akhsarina a'mala. Orang yang rugi amalnya, dia amal tu kenapa dia amal? Pasal dia ada ilmu. Ilmu macam mana? Ilmu yang kayak gini saja. Sebab tak boleh amal kecuali tanpa ilmu. Maka orang-orang gini amal tapi pesong. Kenapa? Pasal ilmunya tak betul. Ilmunya tak betul. Ada amal. Pada amal menunjuk dia ada ilmu. Tak ada ilmu takkan dia amal. Tak ada ilmu takkan dia buat itu dan ini. Tak ada ilmu takkan dia set itu dan ini. Ada ilmu. Tapi ilmunya rugi. Terpesong. Dhalla sa'yuhum. Ada amal tu menunjukkan dia ada ilmu. Tapi ilmu yang kayak gini, tak mendapat ilmu daripada, na'udzubillah, daripada cara begini, ilmu yang kayak gini, ilmu daripada orang begini, berlindung sama Allah Ta'ala. Kenapa? Pasal kita ni orang-orang mulia. Betul? Tidak. Pasal kita orang kosong. Pasal kita orang tak ada apa-apa. Dan pasal di sana ada ahli-ahli. Maka kami daripada ahli-ahli yang menyelamatkan. Jangan setakat ahli-ahli yang dapat memberikan, tapi ahli-ahli yang dapat menyelamatkan. Ya. Dan juga orang yang nak mengerti rosak pada umat. Allah, biar umat ikut hawa nafsu tapi rasa enak. Itu merosakkan umat tu. Bukan menyelesaikan umat punya masalah, membawa masalah pada umat. Maka ilmu tanpa sir tiada mencapai suatu apapun. Subhanallah, ini kalam orang salih ya, kalam wali ya. Ilmu tanpa sir tak dapat apa-apa, semua begitu ya. Baik itu ya, setengah-setengah orang dalam bidang ilmu dia tahu-tahu. Dia tinggi, dia tahu fulan lebih tinggi. Sebab dia tahu fulan lebih mendalam, lebih halus lagi. Yang ada pulaknya dia tahu dia tinggi, tapi dia tengok, dia tahu yang ada, yang kalau selamat dia pandang orang lebih tinggi pada dia akan respect, dia akan tunduk, dia akan hormat. Sebab dia tahu aku punya ilmu tak sampai label dia. Yang ada pula pandang jadi dengki, alah setakat ilmu itu saja, dia nak bidas, dia nak jatuhkan, dia nak keleceknya dia. Allah pun ada juga ya. Sir di situ dimaksudkan dengannya setiap ilmu yang diambil secara talaki dengan sanad yang bersambung dari satu dada kepada dada yang lain. Lalu bukanlah jalan selain daripada itu. Itu saja. Sebab Allah Ta'ala limpahkan ilmu kepada seorang hamba itu pada dadanya. Tuan guru yang mula dapat ilmu itu siapa? Baginda sallallahu alaihi wasallam. Biiznihi, dengan Allah Ta'ala. Itulah yang Allah Ta'ala letakkan, downloadkan, installkan izinnya beserta sir-sirnya ke dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nabi lah turun kepada para sahabat dan turun. Dari satu dada, bukan dari setakat pembacaan. Kalau cakap pembacaan, Nabi orang tak baca. Ada satu pemberian dan pendownloadan. Itu yang kita nak bilang. Pendownload boleh pasang imbuhan lah ya. Pendownloadan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diperdownloadkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Nabi kepada sahabat, kepada sahabat dan turun. Itulah namanya ilmu. Bukan setakat zahir saja ya, dari dada. Yang ilmu tu jadi iman. Iman tu takwa, balik kepada Allah Taala, taat kepada Allah Taala. Itu kesan ilmunya. Bukan setakat ilmu bacaan saja. Ilmu yang menjadikan hamba boleh diredai oleh Allah Ta'ala. Allahumma ya Allah, cakap ni pun mudah. Nak syarah ni pun masih mudah. Nak berjiwa dengan ini dan nak mendapatkan ini, satu perkara lain. Satu perkara lain tak diberi Allah Ta'ala, terhijablah kita. Ya. Baik. Tak ada jalan lain kecuali ambil daripada dada-dada yang pernah menerima. Macam mana orang nak nyuluh kita kalau dia masih gelap? Kalau macam mana orang nak nyuluh kita kalau dia tak pernah tersuluh? Macam mana orang nak guide kita kalau dia not guided? Begitu ya. Jadi macam mana dia nak beri kepada kita kalau dia masih kosong? Baik. Dan cakapnya Habib Abdul Qadir ini bukan cakap kosong. Ada dalil Al-Quran. Ada dalil Al-Quran. Apa dalilnya? Itulah firman Allah Ta'ala. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilim. Itu apa maknanya? Al-Quran telah datangnya dari Allah. Dan tidak syak lagi, bahkan ia itulah ayat-ayat keterangan yang jelas nyata yang terpelihara di dalam dada orang-orang yang berilmu. Terpelihara, datang daripada Allah Ta'ala, bukan setakat Quran bacaan. Bermakna situ ada dua ya, satu bacaan dan penghayatan dan rahsia pemahaman di baliknya. Message, itu yang kita bilang message ya. Not just mere knowledge, but message yang dibicara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Maka yang demikian itu selama-lamanya tidak akan sampai sir, melainkan punya keterikatan dengan ahli sir.
tak akan dapat sihir kecuali orang dapat duduk bersama dengan orang-orang ahli sihir, barulah dapat sihir. Bagaimana Abi Umar, alim-alim ulama lain semua cakap ya, bagaimana seorang tu tak dapat sihir? Kalau senantiasa duduk dengan ahli asrar. Pasti sebanyak sikit percikannya pun dapat. Paling-paling tidak fahamnya dapat. Paling-paling tidak iktirafnya dia dapat. Dia iktiraf, ini ada wali tau, ada paling tidak dia tak ada sihir. Dia pun tak tahu. Paling-paling tidak dia pernah nampak sihir, kan lain. Pernah nampak sihir. Kau nak tengok harimau, kau pakar harimau. Pakar singa, pakar haiwan. Kau tahu bila dia beranak, kau tahu apa dia makan, kau tahu cuaca dia semua. Tapi kau tak pernah tengok harimau, tak pernah tengok singa. Paling-paling tidak kau jumpa semua orang kampung Afrika. Dia tak tahu singa punya cara reproduction system, tak tahu singa punya apa, tak tahu. Tapi kau tanya dia, macam mana? Oh, singa begini. Kau dengar dia tak? Kau tercengang tak dia? Asal dia ngadap singa, dia nampak garang singa depan mata dia. Dia nampak boleh jinak singa depan mata dia. Kan lain. Kau setakat kaji singa, tapi orang ni duduk depan singa. Duduk depan singa. Lain begitu tuan-tuan sekalian ya. Syukur ya, alhamdulillah ni orang-orang soleh ya. Sepanjang zaman masih ada orang-orang begini. Dia dah mati pun masih cakapan dia ditukil orang dan disebarkan luaskan. Petang ni kita dapat manfaatnya. Baca kitab kita dapat sikit pun jadilah. Sampai muka surat 364. Kitab Imam Haddad ni pun gini ya. Setengah kita baca hanya dapat zahirnya saja. Dapat tahu hukumnya dan belajar tata cara. Yang ada dapat belajar adabnya. Yang ada dapat penghayatan, yang ada nampak keagungan Allah di dalam pembacaan kita ni. Yang ada nampak keagungan Allah dari pembacaan kita. Yang ada nampak pelantikan Allah pada setengah-setengah hamba dalam pembacaan kita. Yang diberi sir akan nampak dengan apa di balik sir itu. Yang tak diberi sir hanya pandang zahir. Pun jadilah. Pada tak ada baca langsung. Pada kau baca surat khabar Cina. Begitu ya. Orang kalau ahli sir, dia baca surat khabar Cina pun dapat manfaat lah. Ibn Al-Habsyi. Tengok wayang Cina. Tiap-tiap malam tengok wayang Cina. Kalau musim wayang Cina, tengok wayang Cina. Itu ahli sir. Dia dapat ilmu daripada Allah Ta'ala daripada wayang Cina. Sebab dia bukan tengok hanya wayang Cina. Tengok wayang Cina aja dapat manfaat. Habib faham cerita wayang Cina ni? Faham? Apa Habib faham? Bahasa aku tak faham. Cerita aku faham. Sirnya dia faham. Kalau dah tengok wayang Cina dapat bukakan sir ni kan pula buka kitab. Itu contohnya ya. 364 sampai berbakti kepada tangga Allah. Setiap kali kita baca ini saja, kita ahli sir ke? Berbakti, jodolnya saja kita dah gagal. Berbakti kepada tangga, berapa kali kita tegur siapa tetangga kita, berapa kali kita tolong dia. Allah, orang datang rumah kita berkali-kali, kita tak pernah datang sekali pun rumah jiran kita. Orang tolong kita berkali-kali, kita tak pernah tolong sekali pun jiran kita. Ini cerita kita ya, cerita kita, mudah-mudahan kita dapat ambil keinsafan. Mengenai tetangga pula, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan supaya kita berbuat baik kepadanya sesuai dengan firman-Nya. Ayatnya bukan kau tak payah bilang lah hadisnya daif ke, hadis maudhu ke, ayat Quran tau. How important tu maknanya. How important maknanya tetangga tu. Dalam dengan ayat Quran Allah Taala perintahkan ya tentang tetangga. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wa jaril junub. Allah, jiran disebut dengan segala kategorinya. Hatta keling pun jiran kita kena ada hak dia, ada hak dia. Artinya, dan sembahlah Allah. Ini yang tak boleh tidak, yang nama orang mukmin mesti kena ada ciri-ciri ini. Bermula daripada sembah Allah, ini semua adalah kategori komponen-komponen iman. Yang Nabi bilang iman adalah 70 lebih cabangnya. Ini semua ni komponen-komponen iman. Di antara komponen-komponen besar iman, inilah semuanya begitu. Tak ada satu bermakna lopong iman kau. Lopong iman kau bermakna longgar lah. Longgar bermakna tidak kuat lah. Kalau tidak kuat bermakna ada rosak lah. Kalau rosak boleh tercabut lah. Allah. Jadi disebutkan ya. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Nombor satu, sembah Allah. Tak boleh tidak. Kena sembah Allah. Dah sembah Allah, jangan sekutukan. Kerana berapa ramai yang sembah Allah tapi sekutukan. Sekutukan, na'udzubillah. Kalau setakat menghadap Tok Kong ke, menghadap bertelik tu kita dah tahulah. Pergantungannya bukan kepada Allah. Cemas takutnya lebih terhadap selain Allah.
Sembah kepada Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Sesuatu apapun tu tolong underline. Termasuk pengharapan, termasuk perlindungan, termasuk yang mempercukupkan, termasuk yang kau nak mengagungkan. Semuanya tu ya. Jangan sekutukan satu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Masya Allah. Kedua ibu bapa sudah jelas menjadi sebab kita lahir ke dunia ya. Yang ada orang anak kurang ajar. Maknya bilang aku yang lahirkan kau ke dunia begini. Saya pun tak minta dilahirkan. Apa nak bikin? Tempeling mukanya. Dengan kau lahir di dunia kau kenal yang Allah. Dengan kau lahir di dunia kau dapat kecap oksigen, dapat kecap makan. Dengan sebab kau lahir kat dunia kau boleh masuk syurga nanti tau. Kekal abadi. Kau boleh bilang tak minta dilahirkan kau punya tak syukur. Budak nak kena ambil masuk sekolah, masuk kelas degree ke masters ke. Ujiannya susah. Profesornya marah sama dia. Profesornya marah. Saya pun tak minta masuk masters lah. Halau sekarang juga. Orang nak masuk bukan main susah. Kau dapat masuk. Kau boleh jadi. Kau dengan PhD kau boleh dapat masters tau. Betul ya? Terbalik ya. Daripada masters boleh dapat PhD ya. Boleh naik PhD. Dapat gaji besar, pangkat besar. Dapat orang iktiraf engkau. Dapat kedudukan besar. Kau boleh bilang kau tak minta. Punya tak sedar diuntung. Halaukan dia. Begitu ya. Jadi dengan mak bapak kita. Dan disebutkan mak ibu bapa, kaum kerabat, kaum kerabat wabizil qurba, kaum kerabat luas sekali ya. Kaum kerabat termasuklah yang orang Melayu bilang ini saudara mara. Saudara mara tu termasuk ada yang hubung kait. Dia nombor satu keluarga. Anak kita semua tu anak tak payah sebutlah. Anak dah perkataannya anak. Bapa tak payah sebutlah. Adik-beradik itu namanya keluarga. Ponakan-ponakan masih kira keluarga. Sepupu dua pupu itu dah kira saudara mara. Saudara mara. Kalau sampai 3-4 pupu semua gitu, kita masih bilang kaum kerabat. Masih kaum kerabat. Orang Melayu ada tambah lagi ipar duai, mentua taya. Sama ini kakak sepupu saya punya mak mentua. Orang dulu pun kenal tau. Kakak sepupu dia punya mak mentua pun jadi kenal juga. Begitu. Itu namanya orang Melayu bilang betul. Ada kait mengait. Kait mengait. Ini abang saudara 5 pupu saya. Itu nak bawa bacang. Begitu ya. Masih ada jauh-jauh juga itu. Abang saudara 5 pupu tiri saya. Ada dah tiri, ada 5 pupu tiri pula. Itu namanya ada tirinya. Itu orang Melayu bilang ada bau-bau bacang. Ada kait mengait. Ada bau-bau bacang. Kalau ini ipar saya punya biras, punya mak mentua. Semua bukan pasal talian, tetapi taliannya persemendaan. Persemendaan ipar saya kan persemendaan dia kahwin dengan kakak kita. Punya mak mertua kan persemendaan lagi. Punya biras pun persemendaan lagi. Itu yang orang Melayu bilang ada kait mengait. Kait mengait. Sebetulnya tidak, tapi ada kait mengait. Semua tu karabah. Semua tu ada karabah. Orang Melayu sebut tu karabah. Orang Melayu ada sebut begitulah. Ini ada bau bacang. Bau bacang tu ada pertalian darah walau jauh. Ini pangkat dia baya-baya saya, tapi pangkatnya datuk saudara 5 pupu tiri. Ada dah bapak saudara, ada 5 pupu, ada tiri lagi ya. Itu ada bau-bau bacang. Ada bau-bau bacang. Masih ada. Kalau kait mengait tu darah tak ada, nasab tak ada. Cuma tapi apa lagi? Dia adalah persemendaan. Ipar dia kahwin biras dia kahwin mertua dia. Begitu ya. Begitu. Jadi itu dia punya orang Melayu sebut. Itu semua tu karabah. Waris. Kalau waris tu kuat. Waris tu yang mewarisi kita tu waris. Dia ni waris. Bermakna asabah dalam bahasa Arab. Kalau kita mati dia dapat pusaka kita. Kuat lagi tu. Tu namanya waris. Dia waris. Bukan adik-beradik. Kadang-kadang kan kadang-kadang paman pun mewarisikan kita kan. Jadi waris di masjid. Dalam kalau kita faraid, nama dia semua masuk. Terima tak terima lain cerita. Terima tak terima, tapi dia ambil kira. Tu semua tu kita bilang ini waris saya. Begitu ya. Semua tu karabah. Luas ya. Luas. Dalam bahasa Melayu kita tengok kita nampak sikitlah. Ini ada kait mengait dengan saya. Kait mengait dah kita katakan ini ipar saya punya mertua punya biras. Ipar dia kahwin dengan kakak aku. Punya mertua bini dia punya bapa. Punya biras bini dia adik-beradik. Susun. Itu namanya kait mengait. Kalau kait mengait. Kalau ada bau-bau bacang tu yang kita bilang tadi. Ini
Walaupun dia sebaya dengan saya, tapi pangkat datuk saudara. Oh, datuk saudara. 5 pupu. 5 pupu tiri. Kenapa? Moyang dia nyanyi tiri saya. Moyang tiri saya. Jadi ada tiri di situ. Ada tiri di situ. Allah, tak cukup itu. Orang dulu ada begitu semua tu. Itu ada bau bacaan. Itu semua tu wabidil qurba. Wabidil qurba. Tak boleh tidak ya. Ada karabah dengan kita. Ada karabah dengan kita. Termasuklah segala sayyid-sayyid dan syarifah-syarifah yang mempermenantukan Jawa-Jawa. Jawa tu bukan ahli bait. Tetapi tetap cucu menantu Rasulullah. Tetap tak batal sembahyang dengan Siti Fatimah, dengan Siti Khadijah. Walaupun ada kaul lemah ya mengatakan tentang perkahwinan syarifah dengan non-sayyid. Tetapi itu satu kaul lah. Tetapi macam mana kita mengatakan tetap kiranya tak batal sembahyang dengan Siti Fatimah, tak batal sembahyang dengan Siti Khadijah, dan tetap kiranya sebagai cucu menantu Rasulullah. Habis kalau dapat anak, taruhlah si Jawa ni kira Jawa, dia berkahwin dengan satu syarifah umpamanya, tapi anaknya kan tetap anak kepada cucu Nabi, kan kiranya cicit Nabi juga. Begitu ya. Itu semua tu masuk dalam itu termasuk begitu. Kalau itu disebut dalam Ali Muhammad lagi. Lebih tinggi lagi. Ali Muhammad. Ya, baik. Lagi siapa? Dan tetangga yang menjadi karabah, tetangga yang bukan karabah. Tetangga dalam satu kampung biasa tetangga karabah. Sepupu, dua pupu. Yang bukan karabah, orang baru pindah satu taman. Satu orang Kedah. Satu, orang Kelantan. Kan tak ada itu. Tetapi itu tak ada karabah. Tapi tetangga. Termasuklah non-Muslim. Tetangga yang tidak ada karabah tu termasuklah Muslim. Termasuklah non-Muslim. Tetangga ada karabah dan tentulah Muslim dan ada hubung kait dengan kita. Ya. Karabah ni pun kena faham ya. Tetangga termasuk yang ada karabah, termasuk tetangga yang tak karabah. Karabah ni pun kena faham. Karabah termasuk yang Muslim dan karabah yang termasuk yang tak Muslim. Karabah yang Muslim, dah tentulah. Karabah tak Muslim, ada sepupu kita masuk Hindu. Jangan, itu kau nak pulau dengan dia. Bermakna asalnya memang orang ni mu'alaf. Asalnya mu'alaf. Ya. Kalau sepupu kita ada masuk Kristian, masuk apa, kau baik-baik dengan dia tu, tak ada. Tak ada cerita. Ini umpamanya memang asalnya dia non-Muslim. Kemudian ada adik-beradik, adik poduai kan. Dah masuk Islam. Putus ke dengan mereka semua? Tak putus. Jiran disebut specifically. Jiran ada karabah, jiran tak ada karabah. Karabah tu kena masukkan juga karabah Muslim dan karabah non-Muslim. Karabah Muslim dan karabah non-Muslim. Ya. Termasuk ya. Ada satu nyonya, anaknya masuk Islam. Kalau orang masuk Islam kan, lain cara hidupnya. Dan kalau bangsa mereka ni, anak laki-laki itulah harapan dia. Dah masuk Islam, maknanya sedih, hilanglah anak aku. Apa nak buat kahwin orang Melayu? Masuk Islam. Masuk Islam, dia rasa dia hilang anak dia. Dan tu anak sulung sekolah tinggi pulaknya. Tapi budak jantan ni pandai. Makin dia belajar, makin dia applykan. Dengan mak dia tetap dia ziarah, tetap kasih wang bulanan, jaga adik-adiknya punya pelajaran. Sama macam biasa, macam anak biasa semua. Cuma lain beza sikit dia salam cium mak dia. Dan rasanya tak ada nyonya orang salam cium dia. Dia tengok anak aku salam cium aku. Rasa ibu dia tu lain. Bilang gitu tak apa, anak aku lebih anak sekarang daripada dahulu. Tahan, dia bilang, jadi kalau gitu mak masak kau tak boleh makan, mak faham agama kau. Kau tengok apa yang kau boleh makan. Dia ajarkan mak dia, saya akan makan begini mak. Dengan mangkuk saya begini. Mak dia satu set dengan mangkuk untuk dia anak beranak. Tapi kau makan sini. Dan mak masak. Kau makan sini dan mak masak. Kau percaya mak akan mak nak masukkan benda-benda apa yang tidak kan. Tahan, mak dia masak dan mak dia khas untuk utensils untuk anak jantan ini. Begitu ya. Dan adik-beradik dia semua tu masih tetap dia jaga apa semua. Mak dia bilang, anak aku lebih anak sekarang daripada dahulu. Begitu ya. Itulah tu karabah yang non-Muslim. Family, waris, tak waris. Non-Muslim tak ada waris. Tak ada waris kita. Karabah yang non-Muslim. Tetap kena begitu ya. Dan mak dia baru-baru sedih. Bilang, aku hilang anak. Rupanya aku dapat lebih anak. Lebih anak sekarang daripada dahulunya. Lebih anak daripada dahulunya. Anak kita, setengah-setengah orang kita pula terbalik. Makin belajar agama, makin tak umpamakan mak. Saya sibuk lah mak. Saya nak pergi syarah lah mak. Amboi. Saya nak pergi baca ketebah lah mak. Mak ni, saya ni nak pergi
baca tafsir ni. Astagfirullahaladzim. Muslim di sini tak tahu ni ada ke tidak, saya buat cerita lah. Saya buat cerita. Mudah-mudahan tak ada ya, mudah-mudahan tak ada. Yang Cina masuk Islam, makin mak dia sanjung, mak dia besar hati. Jangan kau makin nak ajak orang dalam Islam, makin mak kau kecil hati. Si tanggang tu namanya. Na'udzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah memandang berat terhadap hak tetangga. Baginda telah berpesan untuk berbakti kepada tetangga dan melarang dengan keras dari menyusahkannya. Sehingga baginda bersabda sebagai berikut. Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Artinya Jibril senantiasalah Jibril terus menerus berpesan kepadaku tentang hak tetangga sehingga aku menyangka dia akan menerima warisannya. Saking kan sebut tentang tetangga, important tetangga ni. Jangan-jangan nanti ada hukumnya lah tetangga pun boleh mewarisi. Begitu ya. Tetangga pun boleh mewarisi. Saking kan dia punya dan tak jauh cakap Nabi ni. Sebab tetangga mewarisi kita tak? Dia mewarisi susah payah kita. Kalau kita sakit dia ambil berat tak? Kalau na'udzubillah, kalau rumah kita kena kebakaran, kenapa? Yang tolong siapa dia? Dia mewarisi susah payah. Tak banyak-banyak kalau kita tak ada rumah, dia jalan dia tengokkan rumah kita. Dia mewarisi susah payah kita, bimbang kita terhadap rumah kita, keprihatinan kita. Dia sama-sama berkongsi. Tak jauh Nabi cakap. Cuma tak ada kena warisi harta saja. Tapi mewarisi macam-macam. Ya. Sampai satu kampung ya kalau dulu, mewarisi ilmu. Satu orang pandai berjanji, satu kampung pandai berjanji. Satu ulama dulu di kampung saya dekat depan Masjid Sultan, orang Padang. Menaun di Mekah lama, dia balik belajar Maulid Syarif Al-Anam. Satu kampung mewarisi Maulid Syarif Al-Anam. Tu setakat tak mewarisi harta saja, mewarisi ilmu. Satu kampung tahu Syarif Al-Anam. Satu kampung anak-anak dari kampung dia ajar sulam, orang Padang ya. Dia ajar sulam. Jadi dapat penghasilan, dapat ilmu. Subhanallah, betul-betul manfaat bagi jiran. Manfaat bagi jiran. Dia ajarkan begitu. Pisang salai aja. Satu orang pandai, satu kampung semua pandai pisang salai. Satu buat tempe, semua tu asalnya macam mana? Semua ahli tempe kan mesti ada satu yang mula. Dia belajar dengan fulan, lama-lama satu kampung pandai buat tempe. Satu kampung boleh buat pisang salai. Begitu. Satu kampung pandai buat apa tu namanya? Burger. Umpamanya lah ya. Sebab kampungnya kampung burger. Agaknya lah ya. Betul. Ini akan ditentukan sebahagian daripada harta warisan itu untuk diberikan kepada tetangga. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih. Artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Buat baik. Ini hati-hati. Semua yang Nabi siapa beriman kepada Allah dan yaumil akhir ataupun tidak sempurna iman seseorang, itu bermakna kau kena jaga-jaga. Itu bermakna komponen-komponen iman daripada satu cabang daripada 70 yang Nabi sebutkan itu, yang kalau tak ada bermakna iman kau jatuh. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ada dalam kitab majmu'nya, kitab majmu' kalau tak salah dihimpunkan. Bukan kitab majmu' Imam Nawawi, kitab majmu' itu dihimpunkan semua gini. Yang firman Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, dihimpunkan. Dan hadis-hadis Nabi yang macam ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dan tidak beriman, orang yang buat begini semua. Semua dia bilang ini semua komponen iman kau kena jaga. Walau kecil kan sampai halihkan duri sekalipun. Semua ini semua komponen-komponen iman yang kita kena jaga. Kerana bukan beginilah akhlak orang yang kalau beriman dengan dia berlaku jirannya. Dan ini semua kita baca untuk apa tuan-tuan sekalian? Ini semua yang kita baca semua tu selepuk-selepuk kita kena dengan muka kita. Jiran kita tak umpama, ya, jiran kita tak umpama. Sabdanya lagi, man adza jarahu faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Allah sampai Rasulullah sebutkan yang begitu ya. Artinya barang siapa menyakiti akan jirannya, dia menyakiti aku. Sebab aku yang suruh baikkan kepada jirannya. Maknanya engkar pada aku, menyakiti aku. Dan siapa menyakiti aku, menyakiti Allah, iaitu buat murka Allah Ta'ala. Ya, begitu ya. Kerana yang meletakkan jiran kita sebelah kita, meletakkan kita sebelah jiran kita, Allah tahu. Allah. Siapa datang dulu? Dalam satu kampung, dalam satu taman, 1, 2, 3, 4, 5.
Siapa datang dulu? Yang satu pindah tahun 2015, satu tahun pindah tahun 2017, satu pindah tahun 2020. Siapa yang datang dulu sebetulnya? Tak betul tau. Zahirnya kita pandang yang pindah awal masuk taman tu, dia pindah dulu. Kita kena respect dia, kita kena sayang dia. Tapi yang pindah awal kena hati-hati. Kadang-kadang engkau dipindahkan situ kerana engkau dari reserve untuk jadi jiran yang akan datang pada tahun 2020. Pada sisi Allah Ta'ala dah ada plan. Fulan akan duduk sini, fulan. Dan Allah Ta'ala kan tak ada beberapa waktu. Sejak azali dah disebut. Kau hanya pandang dia pindah tahun 2020. Of course, yang datang 2020 kena respect yang datang 2015. Dia awal di sini, dia lebih faham di sini. Kena tahu. Tapi yang 2015, tak boleh pandang. Awak orang baru, awak orang baru. Nama dia sejak azali dah tertulis. Dia akan duduk di sini, tetap sini. Dan dengan dia datang sini, kau terus kena bersama dengan dia. Macam Rasulullah ke Madinah, Rasulullah kena menumpang tak? Kan? Rasulullah pemimpinnya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Boleh tak orang-orang muhajirin, orang-orang ansar menyingkirkan mereka? Tak boleh. Tak boleh. Itu ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya adalah semuanya dari Allah Taala. Mulanya inna akramakum indallahi atqakum. Bukan yang mula dari sisi kamu, dari yang siapa. Mentang-mentang kita duduk sini lama, orang-orang datang baru aja kita pun rasa. Tak boleh. Orang yang baru datang kena respect orang-orang yang dah lama. Tak boleh tidak. Itu memang adab dan sistemnya. Kita sebagai orang yang dah lama dalam satu taman, dalam satu kampung, kena sedar kita sama-sama hamba Allah di bawah takdir Allah. Dan takdir Allah dah tertulis sejak azali lagi. Sejak azali lagi. Begitu ya. Itu orang-orang salih hormat, respect sekali. Begitu ya. Itu tengok dicontoh ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Sabda baginda, wallahi la yu'minu man lam ya'man jaruhu bi wa ikahu, betul? Bawa ikahu. Artinya, demi Allah tiada beriman seorang kamu selagi tetangganya belum terlepas daripada kejahatannya. Yakni selagi ia masih mengacau tetangganya, menyusahkannya, memfitnahkannya dan menimpakan berbagai kejahatan terhadapnya, maka belumlah ia dihitung seorang yang mukmin yang sejati. Begitu ya. Macam-macam dengan lantaran kita jiran kita dapat payah sikit saja, hatta kucing kita berak kat rumah orang pun. Allah. Hatta daun-daun kita jatuh kat rumah orang sekalipun. Begitu ya. Hatta anak kita banyak pekik-pekik sekalipun, jangan. Kena selalu minta, walaupun anak, walaupun budak. Minta maaf bang ya, anak saya selalu buat kacau, anak saya selalu pekik-pekik, bising-bising, minta maaf ya. Kucing saya ni pun satu lah pulaknya, umpamanya lah ya. Begitu. Wallahu alam bisawab. InsyaAllah akan kita sambung pada pertemuan akan datang. Kalau orang-orang salih ya, mereka meluaskan lagi skop ini. Bukan manusia, haiwan pun mereka jaga. Ini bukan biawak dalam tempat kita. Kita yang tinggal kat tempat kawasan biawak. Betul tak? Ini kan habitat dia. Biawak, ular semua. Paling-paling jangan semacam biawak je timbak. Kesian. Dia pun nak duduk juga. Ini pun dia ada hak juga. Monyet aja lastik. Jangan. Kesian dia. Dia terkam kau nanti. Begitu ya. Dia pun ada hak dia. Ini pun tempat dia juga. Beri peluang dia. Semalam Ustaz Mukti cerita, Habib Ali. Semut pun dia kasih makan. Tetamu semut kasih makan. Habib Ali kalau lalat datang rumah dia pun tegur siapa tau. Dia kan dia main-main ke apa. Dia bilang kita ni bukan, dia tak orang-orang saleh tak bikin benda sia-sia. Lagi orang macam Habib Ali. Dia kena lalat masuk rumah dia nanti. Lalat, apa khabar kau lalat? Kau dah makan? Ni aku ada tamu aku pun aku belum kasih makan. Kau dah makan belum? Baik kau sihat hari ni, baik kau apa khabar? Ya dah ya lalat je dah. Lalat masuk rumah lalat sampai terbang-terbang dia cakap. Wallahu alam, lalat faham dia ke dia faham lalat ke? Wallahu alam. Pokok itulah gaya yang dia tunjukkan. Tu lalat depan rumah dia pun dia sapa. Kucing. Kucing apa khabar? Kucing kau nak apa kucing? Kucing pun dia tegur sapa. Tu ya. Orang saleh tu akhlak dia nampak ya. Akhlak tu nampak. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Insya-Allah jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.